Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hasagaya bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Yang berusaha Lieutenant Colonel Ustaz Dr. Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Yang diraikan Al-Fadhil Ustaz Jafri bin Abu Bakar Elais Mahmud, penceramah jemputan kita pada pagi ini. Barisan pengurusan tertinggi universiti, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai kanan Akademi Latihan Ketenteraan, datuk-datuk, profesor-profesor, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita meneruskan program-program kita dikala kita berada dalam situasi normal baru. Kita dalam keadaan normal baru ni, tapi aktiviti-aktiviti kerohanian kita teruskan seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada setiap program yang kita anjurkan, khususnya kepada warga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan juga warga muslimin dan muslimat. Jadi sebelum kita teruskan program kita pada pagi ini, eloklah untuk kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan program kita pagi ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti program Sembang Ilmu CD1 yang akan mengupas tajuk yang saya rasa cukup menarik untuk kita dengar, yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan yang kita jemput khas pada pagi ini. Terima kasih kepada Ustaz Jafri kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi insya-Allah sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini bersama dengan kita tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah sekalian, penceramah jemputan kita pada pagi ini tak lain tak bukan adalah Al-Fadhil Ustaz Jafri bin Abu Bakar Elais Mahmud, yang saya rasa semua dah sedia maklum dan kenal Ustaz, dah kita nampak di media sosial, di TV-TV, kaca TV, hebat orangnya. Jadi kita tak nak cakap panjang lagi, kita nak dengar kepasan tajuk yang kita nak bincangkan, ataupun kita nak dengar tajuk yang akan Ustaz Al-Fadhil Ustaz akan sampaikan pada pagi ini, yang berkaitan ataupun yang bertajuk pesanan terakhir buat umat. Jadi sebelum kita meneruskan program pada pagi ini, saya nak berpesan kepada seluruh warga UPNM. Saya mohon semua warga UPNM terus stay tune program ini sehingga ke akhirnya, sebabnya di hujung nanti urusetia program akan meletakkan borang penilaian program di hujung nanti. Kalau letak sekarang nanti diisi awal, kan? Okay, kita letak di hujung nanti. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh isi borang penyiaran program tu di hujung nanti. Nanti akan ada urustia yang akan postkan borang penyiaran program. Dan juga kepada tuan-tuan yang ingin bertanya sebarang soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh bertanya di ruang komen. Nanti urustia kami akan baca, dan 10 minit terakhir nanti insya-Allah kalau ada soalan kita akan sama-sama dengar jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, pihak penganjur menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Ridwan Hashim selaku moderator pengacara majlis pada pagi ini. Yang saya hormati lagi saya kasihi yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hasa Gaya bin Abdullah, Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, yang dimuliakan bahagia Lieutenant Colonel Ustaz Dr. Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Islam UPNM, barisan-barisan pengurusan tertinggi universiti, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai kanan latihan Akademi Latihan Ketenteraan, Datuk, Profesor, Doktor, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT. Saya pun ini seingat saya kali ketiga saya bersama dengan UPNM lah. 2 kali ataupun 3 kali dah. Mungkin ini kali keempat, saya tak ingat dah. Tapi saya dihormat memang dah jadi program tahunan saya untuk berprogram bersama dengan UPNM. InsyaAllah cuma kali ini je buat secara maya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun dalam keadaan maya, kita masih bertemu insyaAllah pada tahun ini. Dan kali ini perbincangan kita mengenai dengan khutbah ataupun wasiat terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Banyak wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dalam bentuk dinar, bukan dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk kebendaan, tetapi wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk nasihat-nasihat yang kita boleh pegang sallallahu alaihi Muhammad untuk keselamatan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia hingga akhirat. Tuan-tuan, dan dalam banyak-banyak pesanan bagi Nabi SAW tu, saya nak petik satu daripada kisah yang berlaku kepada Nabi SAW yang Nabi SAW Allahumma sampaikan, dan ini disebutkan sebagai khutbah yang terakhir baginda Nabi SAW. Khutbah yang berlaku pada 9 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijrah. Ataupun disebut sebagai waktu Allahumma salli ala Muhammad haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala di Lembah Urana di Gunung Arafah. Mungkin perbincangan itu paling sesuai untuk kita bincangkan pada pagi ini sebab dia ada banyak susunan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan pesanan terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang terakhir ini untuk dipegang oleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya alu-alukan juga semua sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook, tidak hanya Terhad, yang saya dipahamkan bahawa Facebook dibuka juga untuk disaksikan oleh masyarakat luar, khususnya Salih Muhammad, dan saya khususnya kepada warga UPNM, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada program kita pada pagi ini, dan juga tetamu-tetamu kita yang daripada luar ni, terutama juga daripada sahabat-sahabat saya daripada grup Ustra Tuna yang saya sebut pagi-pagi bersama dengan saya dalam program tafsir Al-Quran setiap pagi 6.45 pagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Allahumma salli ala Muhammad Al-Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud rahimahullah taala telah menyampaikan ataupun Ustaz Somad telah menyampaikan kepada kita akan hadis ini. Waktu Nabi SAW berhimpun dengan para sahabat Nabi SAW pada haji yang terakhir di Wada' Nabi SAW, Nabi SAW telah menyebutkan, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia dalam bahasa Arab lah, jadi saya translate tu lah dalam bahasa Melayu sebab masa kita tak panjang, sedangkan nasihat Nabi SAW ni panjang sekali. Kita akan buka sikit untuk soalan.
andai ada persoalan-persoalan yang nak kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Baik, Allah SWT. Nabi SAW sebut, hai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas daripada tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Itu mukadimah Nabi SAW. Nabi sebut siap-siap dah. Nabi kata, Allah SWT, pertama Nabi SAW pesan. Walaupun para sahabat Nabi SAW, apa saya Nabi SAW cakap, mereka akan dengar. Mereka bukan macam kita kot, misalnya saya kan, Nabi SAW cakap, mereka dengar. Tapi Nabi SAW pesan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik apa yang aku katakan ini. Pertama Nabi pesan. Kemudian Nabi maklumkan kepada mereka bahawa mungkin salih ala Sayyidina Muhammad, aku tak tahu sama ada aku dapat bertemu dengan kamu lagi pada selepas tahun ini. Jadi para sahabat pun bila dengar perkataan macam tu, para sahabat pun rasa macam Allah SWT, bergetar hati mereka. Bergetar hati mereka. Sebab apa? Sebab seolah-olah macam ini dah wasiat terakhir yang Nabi SAW nak sampaikan. Kemudian Allah SWT, Nabi SAW sambung lagi. Nabi kata, oleh itu dengar dengan teliti. Dan pesanan Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang diambil oleh para sahabat dan akhirnya berlaku ialah salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi pesan kat para sahabat dengan pesanan bersungguh-sungguh bahawa tolong sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir pada hari ini. Dilakukan oleh para sahabat. Sebab tu banyak hadis, banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang Allahumma salli alaihi wasallam peristiwa ni. Saya diriwayatkan oleh ramai ulama-ulama hadis dengan maksud bahawa sallallahu alaihi wasallam perkataan-perkataan ini betul-betul dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu. Ini pesanan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan muamalah kita sesama dengan umat Islam yang lain. Orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ada 4 bulan dalam setahun yang dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Salli ala Sayyidina Muhammad, bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram. Allahumma salli ala Sayyidina Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan haram. Jadi 4 bulan haram ni suci bagi umat Islam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut waktu tu pada bulan Zulhijjah. Maka Nabi SAW pun sebut sebagaimana kamu menganggap bulan ini bulan haram, yakni bulan Zulhijjah. Dan Nabi SAW pula dengan para sahabat waktu itu duduk di kota Mekah dan menganggap kota ini sebagai suci, kata Nabi SAW. Maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim juga merupakan amanah yang suci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita diamanahkan oleh Allah, diamanahkan oleh Nabi SAW untuk memelihara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, harta kaum muslimin seluruhnya. Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, sallallahu alaihi Muhammad, dan apabila mereka melakukan yang demikian, maka terpeliharalah nyawa mereka dan harta benda mereka. Jadi harta benda mereka, harta benda orang Islam itu tuan sepatutnya sangat selamat kerana dijaga oleh umat Islam yang lain. Kalau kita ni umat Islam, Allahumma salli ala Muhammad, ada orang Islam di sekeliling kita, maka sepatutnya harta benda kita akan selamat. Sebab amanahnya orang Islam sebagaimana yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi malangnya apa yang jadi sekarang ni tuan-tuan, orang Islam sendiri mencuri barang orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang merampas harta orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang mengkhianati harta orang Islam sendiri. Yang sepatutnya tak berlaku demikian.
Amanah pertama, pesanan pertama, wasiat pertama yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat pada wasiat terakhir, khutbah terakhir bagi Nabi SAW ialah mengenai hak-hak harta sesama orang Islam. Sehingga Nabi SAW diletakkan dalam salah satu daripada maqasid syariah, iaitulah menjaga harta. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW sebut pesan, apa sahaja harta yang diamanahkan kepada kamu, maka kembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Nabi pesan Ustaz Syamad. Tuan-tuan, sebab tu dalam salah satu daripada ciri-ciri taubat nasuha. Bila kita buat salah, buat silap, Allah sebut, salli ala Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. 3 ciri taubat nasuha. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Berhenti daripada melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian, azam tak mau buat lagi. Yang ketiga, salli ala Muhammad, menyesal dengan apa yang dia lakukan. Cukup tuan-tuan 3 syarat ni, maka berhak untuk Allah mengampunkan seluruh dosa-dosanya, walau sebesar mana pun dosanya. Tetapi kalau dosa yang terkait dengan orang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang terkait dengan orang lain, apa dosanya? Tuan-tuan, Ustaz Syamad, antaranya ialah dosa yang ada kaitannya dengan harta orang lain. Salli ala Muhammad. Dosa yang ada kaitan dengan harta orang lain, maka wajib kita pulangkan. Selagi kita tak pulangkan, selagi itu dosa kita tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, kalau dosa terkait dengan keaiban orang, wajib diminta ampun, wajib diminta maaf. Jadi susah. Pernah tak ambil harta orang, pulangkan balik. Pernah tak tipu orang, nak taubat kita diterima, pergi selesai balik, serah balik. Salah asmat, hak-hak milik orang. Maka tuan-tuan, selagi kita tak pulangkan hak orang tu, selagi itu kita duduk dalam masalah. Kita tak akan diampunkan dosa berkaitan dengan masalah tersebut. Sesama manusia ni susah. Waktu jangan duk buat masalah. Tuan-tuan, kat tempat kerja kita, kat Salat Syamad, ingat tak? Waktu zaman-zaman universiti ni, duduk kat universiti ni, dan ambil kasut orang, ambil track bottom orang, Salih ala Syekh Muhammad, dan ambil apa-apalah, apa-apa yang bukan hak kita. Maka tolong pulangkan balik. Dia akan jadi masalah kita tuan-tuan hingga ke akhirat. Kalau tuan-tuan, Allah SWT, tuan-tuan, ni bukan main-main ni. Nabi SAW kata, Salih Muhammad, sahabat tanya, hatta sebatang kayu sugi Rasulullah. Ya, hatta sebatang kayu sugi. Satu kayu sugi itu berapa sangat nilai dia? RM1 dalam saya semat. Mana ada sampai RM1 kayu sugi? Saya semat dan satu bekas tu kita beli kadang-kadang boleh dapat RM2 je. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi SAW lagi lah, pergi ambil kayu sugi tepi tepi rumah tu, dia orang tanam pokok-pokok tu, pergi kepak aja, ambil sini, free je. Nabi kata, hatta sebatang kayu sugi, kamu akan dituntut di akhirat kerana apabila ia bukan hak kamu ambil hak orang. Tentang Allah Muslim ini, ingat, hati-hati dengan hak orang, berhati-hati. Jadi Allah Muslim kalau ada kita ambil daripada hak orang, tolong pulangkan. Sebab orang Islam sepatutnya sangat beramanah dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjaga harta orang lain. Kemudian Nabi SAW sambung dalam pesanan pertama itu juga, janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu. Ini simple. Ini dipanggil common sense. Atau disebut sebagai ihsan. Kata Nabi SAW, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni apa? Ihsan ada dua. Satu ihsan dalam muamalah, satu ihsan dalam ibadah, satu lagi ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam ibadah ni, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah sebenarnya kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Itu ihsan dalam ibadah. Yang kita nak bincang, ihsan dalam muamalah. Apa ihsan dalam muamalah?
kata ulama, nak mudah faham, kamu meletakkan diri kamu pada sisi orang lain. Apa yang kamu nak buat, apa yang kamu tak suka orang buat dekat kamu, maka kamu jangan buat benda tersebut pada orang lain. Simple macam tu ya tuan-tuan. What you give, you'll get back. Tu bahasa kumpulan Scorpion, lirik lagu. What you give, you get back. Boleh tak? Apa yang kita buat kat orang, orang akan buat balik kat kita. Kalau kita tak suka orang buat benda tu kat kita, maka kita jangan buat benda tu kat orang. Saya ingat macam tu je, simple macam tu je tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentang salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak suka orang tipu kita, kita jangan tipu orang. Kita tak suka orang khianat kat kita, kita jangan khianat kat orang. Kita suka orang mengumpat kita, kita jangan mengumpat orang. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ulama sebut tanda kasih pada diri sendiri itu macam mana? Salli ala sayyidina Muhammad. Tanda kasih pada kawan sahabat kita tu, yang pertama, apa kebaikan yang kita nak ada pada diri kita, kita nak kebaikan itu juga ada pada saudara kita. Yang pertama. Yang kedua, apa bentuk kemaksiatan yang kita tak mau ada pada diri kita, kita tak mau kemaksiatan itu juga ada pada saudara kita. Yang kedua. Yang ketiga, apa saja kecacatan pada amalan-amalan dia, kita nak tolong perbetulkan. Tiga. Yang keempat, apa saja yang kita nak saudara kita buat dekat kita, maka kita dulu buat pada saudara kita. Maksud dia apa? Kita waktu kita susah, kita nak orang tolong kita, maka waktu orang susah, kita cepat-cepat tolong orang. Waktu kita, Allahumma salli alaihi wasallam, kita tak suka orang cakap orang buruk dengan kita, maka kita jangan burukkan orang. Macam itulah tuan-tuan Musa alaihi wasallam. Buat baiklah kat orang, tuan-tuan, tak rugi sikit pun jadi orang baik. Sikit pun tak rugi jadi orang baik. Jadi orang akhlak baik, sikit pun tak rugi. Tuan-tuan tengok sallallahu alaihi wasallam, macam mana kalau ada kematian seorang yang baik, apa jadi? Orang akan sebut-sebut kebaikannya. Allah ruginya, Allah matilah dia, Allah tak ada apalah. Sebab kita telah kehilangan dia. Sebab apa? Sebab kematian orang baik. Cuba bayangkan kalau kematian tu orang yang orang tak suka, orang jahat. Orang yang suka buat perangai dengan orang yang suka maki hamun orang yang suka khianat kat orang yang suka fitnah orang. Apa yang akan berlaku? Orang puji tak? Tak. Orang kata, oh alhamdulillah. Mati juga kawan ni. Biar dia. Soalan kalau ada orang baik yang meninggal dunia, tuan-tuan tengok berapa ramai orang kalau tengok dalam Facebook dia, oh dia telah meninggal dunia. Tuan tengok berapa ramai orang yang akan komen kebaikan-kebaikan dia. Orang akan share, orang akan harapkan doa, berkali doa, orang doa. Pasal apa? Sebab orang baik. Sebab tu tak rugi sikit pun jadi orang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Allah SWT, apa kita kena buat? Kita kena jadi orang yang baik. Dan salah satu cara untuk jadikan kita orang baik ialah tuan-tuan, ialah kita jangan sakiti sesiapa pun agar manusia lain tidak akan menyakiti kita. Pertama, itu wasiat Nabi SAW pertama. Yang kedua, wasiat Nabi SAW yang kedua. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu. Dan dia pasti membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan. Kemudian Nabi sambung lagi daripada perkataan tersebut. Nabi kata, Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Dan Muhammad SAW, pertama Nabi SAW pesan dalam perenggan kedua ni, pesan, ingat, setiap benda yang kita buat semua Allah akan perhitungkan. Allah akan perincikan. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Ila akhir ayat Al-Kahfi 49 Allah sebut, apabila dibentangkan kita amal, kamu akan melihat manusia berdosa itu. Mereka merasa takut dengan apa yang ada di hadapan mereka. Lalu mereka berkata, aduh celakalah kami hari ini. Kitab apa pula ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua tercatat dalam. Itu sekejap
Buka lampu cerah sikit. Baik Allah SWT. Pada hari di pada masyarakat nanti, seluruh daripada amalan kita akan dibentangkan oleh Allah. Tidak ada satu pun yang akan tertinggal. Semua sekecil-kecil benda. Sebab tu jangan pandang kecil dosa-dosa kecil, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jangan pandang kecil dosa-dosa kecil sehingga ke tahap subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin tuan-tuan, nah, sekecil-kecil Nabi SAW cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seorang yang bergeluman dengan nikmat dalam syurga kerana dia mengangkat satu kayu yang menghalang perjalanan orang mukmin. Duduk kat jalan ni, sahabat, ambil tolong jumpa paku atas jalan. Cuma paku atas jalan. Tuan-tuan, common sense je. Kalau terkena tayar kereta, orang pancit. Kita bahayanya, ambil letak dalam tong sampah. Ada orang ni, biar pergi, tak kena apa, okey. Kita tak nak fikir orang macam ni. Tapi macam itulah keadaan. Sekecil-kecil mana, dia ambil, dia tak. Bergelumang dengan nikmat dalam syurga. Dan Allah SWT sebab tu jangan pandang. Demikian juga dosa-dosa kecil. Jangan pandang. Tak apa dosa kecil ya, tak apa dosa kecil ya. Dosa kecil yang diulang-ulang dengan penuh keredaan atas dosa itu akan dikira sebagai dosa besar. Allah SWT. Maka tuan-tuan, Allah SWT ingat bahawa setiap daripada perbuatan kita akan dinilai. Pandang oleh Allah SWT. Waktu dibentangkan kita amal, sejauh mata memandang. 99 dokumen sejauh mata memandang. Salih ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salih ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah salih ala sayyidina Muhammad. Bila dibentangkan kita amal tu, sejauh mata memandang. Sebab apa? Sebab setiap inci, setiap detail benda yang kita buat tu akan dia akan dicatatkan, dibentangkan. Allah suruh kerak, baca. Allah suruh kita baca balik apa yang kita buat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni, dan kita duduk kuliah ni, sepanjang kuliah ni, daripada pukul 10 tadi sampai sekarang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Bukan tulis macam duduk tengok kuliah. Bukan itu je. Setiap benda yang kita buat waktu kuliah ni pun akan ditulis oleh Allah satu. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam pesanan Allah SWT dan pesanan Nabi SAW itu, Nabi kaitkan dengan satu amalan yang sangat besar di sisi Allah, iaitulah riba. Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melarang kita bermuamalah dengan muamalah yang wujudnya satu perkara yang namanya riba. Riba ni tuan-tuan, Nabi SAW sangat marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sangat marah kepada orang yang beramal dengan riba. Sehingga Allah mengisytiharkan perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada Allah dan Rasul isytiharkan perang kepada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beramal dengan riba. Dalam surah Al-Baqarah, salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut surah 78 ayat 278, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan, yang ini maksud meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat daripada pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menginaya dan kamu pula tidak akan diinaya. Apa Allah sebut dalam ayat ni? Allah isytihar perang, Rasul isytihar perang kepada orang yang beramal dengan riba. Boleh tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan main-main tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesan daripada riba ni sangat besar. Antara benda yang berlaku tuan-tuan ialah hilangnya keberkatan dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hilangnya keberkatan dalam kehidupan. Perniagaan kita akan hilang berkat. Kehidupan kita hilang berkat. Maka tuan-tuan boleh bayang tak macam mana kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hidup, kita nak dapat kebaikan seandainya Allah cabut keberkatan. Sebab tu lepas satu benda. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan,
Salih alaihi wasallam. Yang keduanya apa tuan-tuan? Salih alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya mengisytiharkan perang ke atas orang yang memakan dan orang yang memberi riba. Yang ketiganya apa tuan-tuan? Salih alaihi wasallam. Kesan daripada riba. Yang pertama tadi apa? Hilang berkat. Berkat. Allah berfirman, Allah menghancurkan keberkatan kerana riba dan menambahkan keberkatan kerana sedekah. Yang ketiga, apa lagi tuan-tuan salih alaihi wasallam? Kesan daripada riba. Salih alaihi Muhammad. Seperti berzina dengan ibu bapa sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bersabda, riba mempunyai 72 pintu. Riba yang paling ringan dosanya ialah seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, Al-Hakim, dan Al-Hakim sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, lagi apakah kesan daripada riba? Salih alaihi Muhammad. Nabi SAW sebut lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki dalam keadaan dia mengetahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad, Daruqutni. Lagi, nak tahu lagi kesan daripada berzina ni? Dia kesan daripada Allah riba ni. Dia salah satu daripada 7 dosa besar. Nabi SAW menyebutkan, jauhilah 7 dosa besar, iaitu syirik, sihir, membunuh tanpa hak, memakan riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan perang, yakni kerana takut, dan menuduh perempuan yang suci berzina. Ini tanpa adil, tanpa saksi yang adil. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, daripada tu kita dah tahu dah bahawa subhanallah betapa dahsyatnya tuan-tuan yang disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riba ini. Maka tolonglah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan ambil ringan tentang riba. Kadang-kadang antara benda yang kita selalu ambil ringan ni tuan-tuan sekalian ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insurans kita. Insurans. Kan? Ada, kalau tak ada pilihan tak apa tuan-tuan. Insurans. Kalau tak ada pilihan tak apa. Tapi ada pilihan. Saya bukan nak jual, saya bukan insure agent takaful ke apa semua. Tapi you have the option already. Kita ada takaful, kita ada insurans konvensional yang ada unsur-unsur riba. Maka orang Islam tak patut lagi ambil insurans konvensional. Kadang kita beli loan, kita beli kereta, betul dah. Loan kita ambil tu, loan Allahumma salli alaihi wasallam, loan Islamic loan dah. Waktu kita nak ambil loan, memang orang Islam tak payah option lagi dah. Tak payah duk tanya lagi lah. Kalau yang ni berapa, yang ni berapa. Tak payah tanya dah. Wajib ambil wajib ambil loan ataupun pembiayaan Islami. Wajib ambil. Soalan Al-Quran tuan. Tak payah duk tanya dah. Yang ni berapa untuk, yang ni berapa, kalau yang ni figure berapa, yang ni. Tak tanya dah. Dan bank pun tak tanya dah. Sekarang ni. Dia tengok orang Islam je, dia bakal bagi Islamic loan. Dia tak bincang. Soalan Al-Quran tuan. Lalu seolah elok dah loan ambil Islamic cantik dah. Tapi insurans pula riba. Betul? Patutlah macam-macam duk jadi. Patutlah macam-macam jadi kat jalan dan sebagainya. Pasal apa? Pasal Allah akan cabut keberkatan. Allah akan musnahkan harta. Ini janji Allah SWT. Apa benda lagi yang nak kita buat sampai Allah isytihar perang dekat kita? Tolonglah tuan-tuan, jangan. Jangan sesekali berurusan dengan urusan. Jangan sampai ada dalam hati rasa sedikit teringin untuk bermuamalah dengan muamalah yang riba ni. Dan Allahumma salli alaihi. Kita sambung lagi perbincangan kita. Pesanan Nabi SAW lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni semua saya pun tak buat itu detail sangat sebab kita nak squeeze sebab panjang lagi perbincangan kita. Allahumma salli alaihi. Yang berikutnya, yang ketiga, Nabi SAW berpesan dalam perenggan yang ketiga. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Maka berjaga-jagalah kamu supaya tidak mengikutinya dalam perkara-perkara yang kecil. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Ini dia panggil apa?
bisikan syaitan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bisikan syaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sehingga syaitan ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad membisik dia sampai ke tahap Allahumma salli ala Muhammad perkara-perkara kecil. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai perkara-perkara kecil. Tuan-tuan kena tahu dan kita kena pandai untuk pilih. Allahumma salli ala Muhammad. Pandai boleh membezakan di mana satu bisikan syaitan dan mana satu bisikan nafsu. Kita kena kenal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok macam mana disebutkan oleh alim ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ada perbezaan godaan nafsu dan godaan ataupun bisikan syaitan. Imam At-Tabari sebut sesungguhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad macam mana? Salli Sayyidina Muhammad. Nak mudah faham macam ni. Bisikan nafsu dia merengek. Dia merengek-rengek. Tapi bisikan syaitan dia rancang, dia plan. Dan tengok seorang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia akan masuk sesuai dengan kita ni macam mana. Ada orang yang dia ni suka kepada agama. Dia akan masuk cara agama. Dia ni suka kepada maksiat. Ni jangan cerita. Yang ni dia hantar dia punya private-privatnya. Tapi kalau orang yang lagi dekat dengan Allah, lagi nak dekat dengan Allah, lagi nak baik, lagi dia akan hantar orang-orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lagi dia hantar iblis-iblis, syaitan-syaitan yang kuat-kuat. Tu tengok kisah seorang lelaki nama Barshisha. Baca ni tuan-tuan, orang ahli abid. Dia ada anak-anak murid yang sangat hebat. Di kalangan anak-anak muridnya waliullah. Di kalangan anak-anak muridnya wali Allah. Dan dia sangat obses untuk melakukan ibadat. Bersungguh untuk melakukan ibadat. Bersungguh. Syaitan duk heran macam mana aku boleh masuk. Macam mana aku tak masuk tadi untuk menyesatkan dia. Syaitan takkan putus asa kan. Syaitan akan buat. Dia akan cari jalan. Macam mana jalan untuk menyesatkan. Dia kalau boleh dia tak mau ajak orang semayang. Kalau boleh dia tak mau ajak orang semayang. Tapi orang ni jenis semayang. Maka dia buat macam mana? Dia masuk. Macam mana nak menghayalkan dia, nak melalaikan dia daripada sembahyang. Salli Muhammad. Kalau dia tak lalai lah sembahyang, macam mana nak menimbulkan riak kat dia lepas dia sembahyang? Ada je jalan yang dia nak buat. Barshisha ni tuan-tuan, seorang ahli abid, orang yang buat kuat ibadat dan sangat obses dengan ibadat. Tapi dia juga bila dia mengantuk, dia tidur. Bila lapar, dia berhenti makan. Syaitan ni, aku ada cara dia. Syaitan ni, Allahumma salli ala Muhammad, pergi berjumpa dengan dia. Tuan ni siapa? Saya nak tumpang untuk ibadat dekat tempat tuan ni. Baik-baik, tak apalah. Salli Muhammad. Kemudian dia tengok syaitan ni yang berupa macam manusia ni. Ibadat dia sangat kuat. Sampai berhari tak tidur, langsung tak makan. Ibadat. Sampai takjub Barshisha. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak buat ibadat macam tuan ni? Dia kata, ada cara nak buat ibadat macam saya ni. Salli Muhammad. Cara dia macam mana? Cara dia ialah dengan tuan melakukan dosa sekali. Tuan buat dosa sekali, lepas tu tuan bertaubat, Allah akan masukkan kepada tuan kemanisan untuk ibadat. Dia kata, takkan saya nak buat dosa kot. Tak, lepas tu kan tuan taubat lah. Itulah cara dia. Kalau kita tak buat dosa ni, kita tak rasa. Dia pandai pujuk tuan. Akhirnya Barshisha kata apa? Ya tak apalah nak buat dosa apa. Tuan bunuh orang. Lalu nak buat tuan bunuh orang sekali. Bunuh orang sekali selesai, lepas tu tuan-tuan tahu, lepas tu tuan taubat, lepas tu tuan ibadat. Kita tak mustahil aku nak bunuh orang, takkan aku nak bunuh orang kot. Ya tahu saya. Ya. Tak apa kalau ada tak rendah sikit pada tu. Ada minum arak. Maksudnya kamu berzina. Dia tahu tak orang berzina tak maulah. Ada tak benda yang tak bersangkut dengan orang lain? Bunuh orang ni, orang berzina dengan orang. Ada tak aku yang boleh berdalil minum arak ni. Minum arak okey, sebab minum arak tak bersangkut dengan orang. Dia pun pergilah tuan-tuan, dia tunjuk dekat mana nak minum arak ni. Kamu pergi kat satu kampung, satu tempat tu ada satu tempat jual arak, ada seorang perempuan jual arak, kamu pergi minum kat situ. Lalu misalnya tuan, dia pun pergi. Dia nak jadi macam tujuan dia untuk ibadat. Tujuan dia untuk dia nak dekat jadi dengan Allah, untuk dia jadi orang hebat. Dia pun pergi kat situ, dia jumpa seorang perempuan yang sedang jual arak. Lalu Allah SWT dia pun beli arak dan akhirnya dia mabuk. Bila dia mabuk tuan-tuan, waktu dia mabuk tu, dia ajak perempuan tu berzina dan dia berzina dengan perempuan tu. Waktu tengah dia berzina tu, tiba-tiba masuk suami perempuan tu. Suami tu nampak apa dia buat.
Kemudian Allah SWT dia tak tahu nak buat macam mana dan akhirnya berlaku pergelutan dan akhirnya dia terbunuh, dia membunuh lelaki tersebut. Maka komplit semua dan akhirnya dia ditangkap. Bila ditangkap, Allah SWT tuan-tuan dibawa kepada pengadilan. Waktu dia sedang dikurung dan diikat tu, iblis syaitan tu main lagi kat dia. Dia kata, aku boleh tolong kamu. Aku boleh tolong. Macam mana tadi, aku boleh, sepatutnya kamu tak jadi macam ni, tapi nak buat macam jadi, tak apalah. Aku boleh tolong kamu lagi. Aku boleh tolong kamu lagi. Macam mana? Aku boleh lepaskan kamu. Dengan syarat, kamu sujud pada aku. Dia kata, macam mana aku boleh sujud kamu? Aku sedang terikat ni. Tak apa, kamu tunduk saja. Tunduk je. Tunduk je kepala tu. Maka dia tundukkan kepala. Akhirnya dia dibunuh, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Dan dia mati dalam keadaan dia kufur. Ini kisah yang masyhur. Nak cerita macam mana bisikan syaitan ni boleh masuk pada setiap keadaan. Maka berwaspadalah, berhati-hati. Jangan anggap bila kita makin dekat dengan Allah, makin jauh. Tak, lagi kuat, makin dekat dengan Allah, lagi kuat syaitan ni. Dia akan masuk dengan berbagai-bagai cara. Maka Nabi SAW pesan dekat kita, tuan-tuan, dalam hadis ni, dalam cerita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berhati-hatilah kamu dengan bisikan syaitan demi keselamatan agama kamu. Termasuk bila dia tak mampu untuk mengajak kamu pada perkara besar, hati-hatilah pada perkara-perkara yang kecil, kata Nabi SAW. Nabi sambung lagi, hai manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Maka di sini, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, hak tanggungjawab seorang lelaki untuk seorang suami untuk memberikan nafkah yang wajib terhadap isterinya. Bukan sekadar wajib, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi SAW tambah di hujungnya dengan suasana kasih sayang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita tunaikan kewajipan kita memberikan nafkah. Nafkah yang wajib, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, pakaian, makanan, Allahumma salli ala Muhammad, dan tempat tinggal. Bukan sekadar memberi pakaian tetapi tidak memberi kasih sayang. Maka di sana ada satu perkara memberikan Allahumma salli ala Muhammad dengan penuh kasih sayang. Layani isteri kita dengan penuh kasih sayang. Sallallahu alaihi wasallam. Sambung lagi. Nabi SAW sambung lagi nasihat berikutnya. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembut terhadap mereka. Kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh mengizinkan orang yang kamu tidak sukai untuk masuk ke dalam rumah kamu dan mereka dilarang melakukan zina. Bila kita menunaikan tu, dan Nabi SAW pesan lagi, layan dengan baik. Layan dengan lemah lembut terhadap mereka. Sebab apa? Sebab pengorbanan mereka di samping kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang nak pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia nak mengadu tentang isterinya yang konsisten, consistently. Dia pun tak boleh sabar, tak boleh tahan. Sayyidina Muhammad, dia pun buat kajian tentang jumlah percakapan orang lelaki dengan jumlah percakapan orang perempuan. Tuan-tuan, beza dia sangat jauh. Subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah, maka dia nak pergi mengadu dekat Sayyidina Umar. Bila dia sampai ke Sayyidina Umar yang hebat tu. Sampai ke depan Sayyidina Umar, dia tengok Sayyidina Umar pun sedang dileteri oleh isteri dia. Dia nak patah balik. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata. Lepas tu Sayyidina Umar nampak dia. Pasal apa kamu nak buat apa? Nak buat apa? Dia tadi aku nak pergi mengadu tentang isteriku yang kuat beletir. Dia kata, aku tengok engkau pun sama aja kena. Dia kata, tak apalah. Dia kata, dia nak balik. Dia kata, dia kata, Salih Semat, tak apalah, biar dia bercakap. Salih Semat, pasal apa? Dialah yang melahirkan anak-anak kita, dia yang membesarkan anak-anak kita, dia yang bersihkan pakaian kita, dia masak makanan untuk kita. Maka apalah nak dibandingkan dengan sikit perkataan dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala tuan-tuan, maka Allahumma salli ala Muhammad, dan kita tunaikan segala hak-hak itu atas dia. Beri segala kewajipan kita, tanggungjawab kita, dan berikan kasih sayang kepada isteri kita. Kemudian apa yang dia kena buat pula? Yang dia kena buat ialah dia antara yang Nabi SAW pesan spesifik dalam wasiat ini ialah Nabi SAW pesan jangan mereka izinkan orang lain untuk masuk ke rumah kita tanpa izin. Apatah lagi orang-orang yang tidak kita sukai, segi yang kita benci. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahu. Atau orang perempuan, antara amanah yang mereka kena buat ialah
tak mengizinkan orang lain untuk masuk ke rumah tanpa izin. Tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang nak main. Siapa main ni? Sepupu. Telefon suami. Suami tak ada di rumah. Assalamualaikum bang. Ada orang nak masuk rumah. Siapa nak masuk rumah tu? Sepupu main daripada Kedah nak masuk rumah. Salli Sayyidina Muhammad. Tak boleh. Suami kita tak boleh. Allah bang, kesian kat dia apa ada pemain. Tak boleh, saya tak bagi. Tak boleh pergi masuk. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab rumah itu hak suami. Ingat, tak boleh masuk. Minta maaf nah, saya dah telefon suami saya, dia tak bagi masuk. Tak apa. Okay. Dalam satu riwayat cerita. Saya sebut riwayat. Dalam sebuah riwayat, dikatakan bahawa Nabi SAW menyebutkan tentang, dikatakan berlaku satu kisah. Bahawa Nabi SAW menyebutkan tentang seorang perempuan yang dijamin syurga. Maka Sayyidina Muhammad dia kata, perempuan ini dijamin syurga, perempuan ini dijamin syurga. Perempuan ini ahli syurga. Perempuan ini ahli syurga. Maka Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, dia excited nak tahu apakah amalan perempuan ini sehingga menyebabkan dia ni dikata kepada Nabi SAW jadi ahli syurga. Maka dia pun pergi ke rumah. Dia pergi ke rumah perempuan tu. Dia nak tahu apakah amalan dia. Bila sampai di rumahnya, dia pun kata, saya nak berjumpa puan, saya nak tahu tak amalan puan pun sebagainya. Dia kata, bila dia nak masuk ke rumah, ni siapa yang main ni? Sayyidina Fatimah. Anak perempuan Nabi SAW. Orang yang sangat mulia, sangat hebat. Kalau kita duduk di rumah ni, siapa main ni? Anak raja, anak sultan, ataupun anak Perdana Menteri, atau anak YB ke apa. Takkan kita tak pergi masuk? Ni anak Rasulullah SAW. Jauh lebih mulia. Tapi, tak ada kata apa. Saya minta maaf ya Fatimah, sallallahu alaihi Muhammad, sebab suami saya tak ada di rumah. Nanti saya minta izin. Esok Fatimah datang semula. Malam ni saya minta izin pada suami saya. Kalau suami saya izin, esok Fatimah datang lagi, saya akan izinkan untuk masuk. Boleh kan? Boleh. Esok dia main lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Esok dia pun main lah. Dia pun main. Dan perempuan ni pun Allahumma salli ala Muhammad dah minta izin pada suami dia. Lalu dia pun datang. Alhamdulillah suami saya telah izinkan. Salli ala Muhammad. Cuma waktu tu Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Fatimah datang bersama dengan anak dia. Dia kata, minta maaf wahai Sayyidina Fatimah, suami saya izinkan, saya minta izin untuk Fatimah je masuk rumah. Saya minta izin sebab saya tak tahu kita datang anak ni. Anak ni saya tak minta izin lagi. Esok datang balik, malam ni saya akan minta izin daripada suami saya untuk Fatimah datang dengan anak. Ya Allah, patutlah dia kata apa? Patutlah. Inilah ciri-ciri seorang ahli syurga Allah SWT. Taat dia kepada suami dia. Kita orang keluar masuk daripada rumah. Tuan-tuan, orang keluar masuk rumah kita. Tolonglah tuan-tuan jaga bab-bab yang macam tu. Pasal apa tuan? Rumah tu maruah suami. Kadang ada je benda-benda sallallahu alaihi wasallam benda-benda yang kita ada kat rumah kita yang suami tu tak mau orang tengok, tak mau orang nampak. Kan dia malu sallallahu alaihi wasallam tuan. Dia ada pakaian-pakaian yang dia letak sana sini pun semua. Impression dia tak mau. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam itu amanah yang seorang isteri kena jaga. Kemudian tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam sambung lagi. Nabi SAW pesan dan mereka dilarang melakukan zina. Tu fahamlah. Nabi sambung lagi. Wahai manusia, dengarlah baik-baik kata-kataku ini. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikan solat 5 kali sehari. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat daripada harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Bahagian ini disebut sebagai rukun Islam. Ini tak payah bincanglah. Terus. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lain kecuali atas dasar takwa dan amal soleh. Ingat, kita sama-sama orang Islam tak patut langsung bergaduh. Orang sama-sama orang Islam tak patut berbalah. Orang Islam adalah saudara sama-sama. Tuan-tuan, cuit paha kiri, paha kanan terasa. Nabi SAW ibaratkan orang Islam, orang mukmin ni sebagai satu tubuh. Sakit pada satu bahagian, demam satu badan. Itulah orang Islam sepatutnya. Tapi tuan-tuan tengok macam mana akhir zaman kita sama-sama kita berbalah. Berbalah daripada ideologi politik. Berbalah daripada fahaman-fahaman
berbalah macam-macam solat Jumaat. Kita berbalah tak habis-habis dalam isu COVID-19 tu tuan-tuan akan tengok macam mana orang Islam berbalah tak habis-habis. Setiap hari kita tengok di media sosial yang bergaduh sama-sama ialah orang Islam. Tuan-tuan ingat Nabi SAW cerita nanti di yaumul qiyamah tuan-tuan ada seorang yang pergi depan Allah, dia tidak ada satu permohonan yang sangat bersungguh-sungguh Nabi cerita, melainkan permohonan seorang hamba yang dia pergi menghadap pada Tuhan kan, dia kata aku cari kawan aku ni di dunia dia tak ada. Kawan aku dunia dia puasa sekali dengan aku, dia haji sekali dengan aku, dia buat ibadat sekali dengan aku, tapi dia tak ada di sini, tak ada dalam syurga. Dekat mana dia ya Allah? Nabi kata, Allah kata dia duduk dalam neraka. Pi bawa keluar dari neraka. Allah tukarkan bentuk fisik. Dia masuk dalam neraka. Dia pergi ambil kawan itu keluar daripada neraka. Macam mana nak keluarkan kawan kita dari neraka? Orang Islam sama-sama orang Islam, seandainya orang Islam tak habis-habis bergaduh. Tuan ingat Nabi SAW pesan. Nabi kata apa? Musa Muhammad. Nah, orang Islam adalah saudara kepada Muslim yang lain. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap kepada Tuhan, kepada Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar daripada landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang selepasku dan tidak ada lagi agama baru. Nabi pesan tu. Nah, kalau ada orang yang mengaku Nabi baru ke, ada agama baru ke, tak ada. Wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku ini yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, saya tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang yang mendengar ucapan kau ini menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku daripada mereka yang mendengar daripadaku secara langsung. Saksikanlah ya Allah bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, perbincangan yang disebut sebagai wasiat terakhir baginda Nabi SAW dalam khutbah terakhir Nabi SAW. Tuan-tuan, yang banyak pengajaran, kalau kita nak detail satu lebih satu, tuan-tuan, maka mungkin satu daripada bahagian itu satu kuliah. Satu bahagian itu satu kuliah. Saya nak go through, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, apa ni secara ni saja, brief saja. InsyaAllah tuan-tuan kita boleh mengambil manfaatnya, sebab saya nak buka beberapa minit ni untuk seandainya ada soalan. Silakan. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Memang satu penyampaian yang cukup hebat, menarik dan juga buat kita semua sebagai pedoman dalam kehidupan kita Ustaz. Seperti yang Ustaz kata, sebenarnya Allah nak suruh kita jadi baik Ustaz. Dan tambah-tambah lagi dalam keadaan kita ni fasa yang keempat Ustaz. Memang fitnah, macam-macam fitnah berlaku dalam fasa yang keempat, tempoh fasa yang keempat ni Ustaz. Jadi itulah macam Ustaz kata tadi, poin yang saya boleh rumuskan, kata sebenarnya Islam nak menyuruh kita buat baik, maknanya kita nak menjadi insan yang baik. Supaya sebenarnya destinasi dekat sini bukannya dekat dunia sahaja, destinasi kita ada satu lagi destinasi yang kita akan nak pergi nanti. Jadi terima kasih Ustaz atas penyampaian Ustaz sebentar tadi. Jadi yang berbahagia Datuk, Profesor, Doktor-Doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita pergi ke soalan, kita tengok, saya tengok tadi ada soalan sahabat kita tanya Ustaz. Sekejap sebab ramai yang alhamdulillah Ustaz, ramai yang bersama dengan kita pagi ni. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Daripada Danisha Baharum Ustaz, dia kata Assalamualaikum Ustaz, sekiranya telah terambil loan yang ada unsur riba, apakah tindakan yang perlu dilakukan? Syukran. Macam mana Ustaz? Baik. Silakan Ustaz. Baik, Allah SWT. Terima kasih kepada Danisha Baharum atas soalan tadi ni. Baik, Allah SWT, tuan-tuan, seandainya waktu kita duduk dalam kejahilan dulu, waktu kita tak tahu, kita dah terambil apa-apa berurusan dengan perkara riba, terutamanya loan lah. Yang pertama tuan-tuan, Allah SWT, apa yang kita boleh buat ialah kita selesaikan loan itu dan kita gantikan dengan loan yang
baru, yakni loan yang Islami. Pergi dekat bank, Allahumma salli ala Muhammad, buat refinance, tukar loan. Ni satu sampai satu kesedaran. Pergi dekat bank, kemudian pergi dekat bank, saya nak refinance kan. Walaupun dekat dalam keadaan mungkin waktu tu kita akan sedikit kerugian dari segi harta dan sebagainya, dari segi loan mungkin value-nya lebih rendah apa sebagainya, tak apalah, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerana Allah. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan buat kerana Allah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tuan-tuan jangan risau. Kata Allahumma salli ala Muhammad. Oh, kalau kamu buat loan ni, kamu kena top up balik sikit. Mungkin buat dalam berapa kena top up tu? Berapa ribu ringgit. Tak apalah, buat keluar model. Bila top up, tuan-tuan. Tuan-tuan yakin Allah akan gantikan dia. Sebab kita buat kerana Allah. Seorang, teringat saya kisah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namanya Syekh Sulaim. Seorang yang belajar dekat di satu masjid, Masjid Taubah di kota Damsyik satu ketika dulu. Saya sebab dia kelaparan. Dia lapar sangat-sangat lapar. Kisah ni masyhur. Dia sangat-sangat lapar. Dia sampai dia nak mati dah berasa. Dia pelajar, dia student. Lalu dia keluar pada malam hari, dia panjat di bumbu-bumbu rumah. Kemudian dia pergi cari untuk makan. Waktu tu Allahumma salli Muhammad, kalau Allahumma salli ala Muhammad, bolehlah nak makan sikit untuk lapik perut. Jaga nyawa ni pun satu tuntutan juga. Maka dia pun pergi masuk dan dia jumpa satu rumah. Dalam rumah tu sedang dimasak makanan. Dia pun turun. Dia ambil makanan, ada terung. Digigit terung tersebut. Bila digigit je terung tersebut, dia kata, "Ya Allah, aku tak patut buat macam ni. Aku ni seorang pelajar ilmu, aku ni seorang penuntut ilmu. Aku tak patut macam ni." Dia menangis-nangis, dia sedih. Dia takut, dia letak balik terung tu, dia lari balik dan dia solat sunat taubat. Dia minta ampun pada Allah, dia minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Lalu tuan-tuan, Rasulullah Muhammad, esoknya, Allahumma salli Muhammad, dalam kuliah subuh, waktu Syekh yang sedang mengajar, dia kelaparan. Habis-habis kuliah tu, ada seorang perempuan datang. Perempuan ni kata, "Wahai Syekh, tolong carikan saya seorang suami sebab saya kematian suami." Dia kematian suami, dia Allahumma salli Muhammad, dia tak ada, dia sebatang kara dekat situ, melainkan ada seorang bapa saudara dia yang sedang dijaga. Dan jangan risau tentang harta apa semua, dia ada suami, dia tinggalkan harta sebagainya. Cuma dia perlukan seorang suami saja. Lalu Syekh pun duduk tengok kiri kanan, tengok Syekh Sulaim tu. Yang tadi yang kelaparan ni, yang hampir mati semalam ni, duduk kelaparan, duduk kat ujung. Dia kata, "Syekh, wahai Sulaim, kamu nak kahwin ke?" Dia pun tanya orang lapar kan, dia pun, ya, saya nak kahwin lah. Tak apalah, akhirnya dikahwinkan. Kemudian dia bawa balik rumah. Bila balik ke rumah, sallallahu alaihi Muhammad, dia tengok, "Ya Allah, besarnya rumah ni. Sebab daripada apa yang aku buat ni semalam, aku ni duduk dalam keadaan kedaifan, kelaparan hingga aku nak mati hari ni. Allah kurniakan aku rumah yang begitu besar." Kemudian dia masuk ke rumah dia, isteri dia buka pula tudung. Ya Allah, cantik pula isteri dia tu. Dia kata, "Ya Allah, apa yang aku buat ni? Ya Allah, Allah bagi aku macam ni." Kemudian dia masuk ke rumah dia. Dia kata, "Allah Muhammad." Isteri dia kata, "Nak makan abang?" Allah, itulah lagi mau tanya. Dia pun masuklah ke dapur tu kan. Tiba dia cedok je terung tu, dia tengok ada terung tu ada kesan gigitan. Dia kata, "Suamiku, tengoklah apa yang ni. Inilah yang menyebabkan aku nak cari orang tu sebab ada orang dah masuk ke rumah." Tapi dia kata, Allah Muhammad, dia pun rasa salah, dia pun kata kat isteri dia. Dia kata, sebenarnya akulah semalam ni. Tapi aku tinggalkan itu kerana Allah. Aku tak sanggup untuk aku makan. Walaupun waktu tu dia haruskan kepada aku untuk makan, untuk menjaga nyawa aku. Tapi aku tinggalkannya kerana Allah SWT. Waktu isteri dia kata, "Sungguh abang tinggalkan terung ini kerana Allah. Allah gantikan kepada abang harta ini, rumah ini, keluarga ini. Dan semua yang abang ada ini adalah ganti Allah daripada terung yang abang tinggalkan." Tuan-tuan, buatlah sesuatu kerana Allah. Kalau sedikit kita kena berkorbankan Allah, buatlah tuan-tuan. Yakinlah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi mungkin bahagian kedua ataupun peringkat kedua, dia tak mampu untuk menyelesaikan. Contoh dia pergi-pergi, tiba-tiba dia kata, kalau nak settle yang ni, kena top up 10,000, kena top up 20,000, ataupun tak boleh nak refinance dan sebagainya. Dan dia tak ada kemampuan untuk buat benda tersebut. Maka teruskan sahaja dalam keadaan tidak redha. Hati tak redha. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, nak buat macam mana? Ya Allah, kalau boleh aku nak selesai, tapi aku tak mampu. Ya Allah, aku tak mampu untuk selesaikan. Kalau mampu aku selesai dah. Sungguh-sungguh ni bukan main-main ni. Kalau mampu aku selesai dah. Tapi ya Allah, aku tak mampu untuk selesai. Ya Allah, teruskan dalam keadaan tidak redha sampai satu tahap kemampuan kita selesaikan. Tapi walaupun demikian, yang pertama atau yang kedua, tuan-tuan wajib bertaubat. Sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun pada Allah SWT atas kelemahan kita, kejahilan kita dulu yang telah menyebabkan kita telah mengambil sesuatu dengan unsur riba. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, satu lagi soalan Ustaz. Adalah ni kita soalan yang Okey. terakhir daripada sahabat kita. Dia kata, maaf silap. Okey. Jika ibu datang ke rumah, perlu minta izin dengan suami daripada Puan Noriah Amzah. Okey, Ustaz Ismail. Ibu Noriah Amzah. Ini ibu mertua saya. Baik, Allah Ustaz Muhammad. Tuan-tuan yang dipersilakan Ustaz Muhammad, terima kasih Ibu atas soalan tadi ni. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dia ada satu benda yang disebut sebagai mutual understanding. Seorang perempuan, Allahumma salli ala Muhammad, apabila dia sudah berkahwin, dia ada satu komitmen dengan suami dia. Apa komitmen dia? Urusan dia yang tertentu dia perlu minta izin. Antaranya tuan-tuan, seandainya dia nak berpuasa sunat, dia perlu minta izin pada suaminya untuk dia berpuasa sunat. Yang kedua, seandainya dia nak keluar daripada rumah, dia perlu minta izin daripada suaminya untuk keluar rumah. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antaranya lagi ialah andai ada orang yang nak datang ke rumah, maka dia perlu minta izin suaminya untuk orang tersebut masuk ke rumahnya. Tapi di sana ada satu benda disebut sebagai mutual understanding. Apakah mutual understanding itu? Sebagai contoh, puasa sunat tadi. Dia kata dekat isteri dia rajin puasa sunat. Pada hari-hari yang abang bekerja, saya izinkan kamu untuk puasa sunat. Tak payah minta izin lagi dah. Sebab tak ada keperluan untuk abang nak makan ke apa, tak ada apa. Waktu abang tak kerja, waktu tu abang ada di rumah, waktu tu jangan puasa. Ada mutual sini. Jadi setiap kali nak puasa sunat, dia tak perlu minta izin pada suami dia lagi dah. Sama juga nak keluar daripada rumah, salat Jumaat, nak pergi apa semua. Kalau tiap-tiap hari nak minta izin pergi kerja, penat juga. Sedangkan isterinya bekerja. Maka mutual understanding dia, setiap kali abang dah izin dah nak pergi kerja, apa sebagainya, nak pergi kerja, salat Jumaat, tak perlu minta izin lagi dah. Kemudian nak pergi kedai kat depan ni, tak payah minta izin dah, abang izin siap-siap dah. Ataupun nak pergi Allahumma salli nak buat apa-apa sebagainya, saya sebut tak perlu, ada benda-benda yang kita tak perlu minta izin dah. Itu fahaman mutual understanding. Sama juga dengan masuk rumah tadi ni, untuk kekeluargaan, untuk mak ayah, sebagainya, orang yang rapat, Ustaz Ismail, untuk masuk rumah, okey, itu tak payah minta dah, faham dah. Siapa yang main rumah? Ibu, takkan tak bagi ibu masuk, faham dah. Salat Jumaat. Melainkan suami kata apa? Jangan, ibu pun saya tak bagi masuk. Maka tak boleh bagi masuk walaupun ibu dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Tapi di sana ada common sense dan ada mutual understanding. Siapa yang masuk? Ibu. Takkan tak bagi masuk? Fahamlah, ibu dia masuk, ayah dia masuk, tak apalah. Tapi abang belum tentu. Mungkin ada dia tak bagi abang dia masuk, tak bagi saudara dia masuk sebagainya. Ustaz Jumaat, sebab ada benda-benda dalam rumah yang dia tak mau orang tengok. Macam di sana ada satu mutual understanding. Faham siap-siap dah. Okey, yang ni bahagian keluarga ni, bahagian mak ayah, bahagian adik-beradik, okey, yang ni tak ada masalah apa. Tapi orang-orang lain yang bukan daripada kalangan keluarga terdekat, yang tu kena minta izin daripada Allahumma salli ala Muhammad, suami. Mudah-mudahan terjawab ya soalan ibu tadi ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas respon yang jawapan yang Ustaz bagi sebentar tadi. Pejam celik Ustaz. Dah sejam Ustaz kita bersiaran Ustaz. Cepat je Ustaz. Allah Akbar. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Banyak ilmu yang kita pelajari pada pagi ni. Jadi yang berbahagia Datuk, Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berakhirnya persoalan atau jawapan yang disampaikan tadi daripada Al-Fadhil Ustaz, maka sebenarnya majlis kita nak berakhir dah. Sekejap je masa berlalu. Rasa macam sekejap je Ustaz. Ya. Jadi itulah sebenarnya kalau kita tengok daripada kata-kata daripada Buya Hamka Ustaz, kalau saya nak petik sikit. Buya Hamka kata apa? Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja saja, kera pun boleh bekerja. Jadi mana kata kita kenalah buat satu perkara yang baik dan juga yang bersungguh-sungguh, sebab banyak manfaat dan juga bekalan untuk kita pergi ke destinasi yang seterusnya. Seperti mana Ustaz kupas tadi, banyak yang Ustaz nak menjadikan kita manusia yang baik dan menjadi manusia yang soleh dan solehah.
Jadi tak perlulah saya nak ulang balik, ustaz semua dah, ustaz dah apa ni, simpulkan tadi. Jadi sebelum kita akhiri kan majlis ataupun program kita pada pagi ni, sekali lagi saya nak berpesan ataupun nak wawarkan kepada semua warga UPNM, staf UPNM untuk mengisi borang penilaian program yang telah Rustia kami pinkan. Boleh tengok di ruangan komen Facebook, boleh isi borang penilaian program. Dan saya mewakili UPNM Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih banyak kepada yang berbagi Ustaz Jafri atas kesudian Ustaz bersiaran pada pagi ini. Terima kasih banyak ilmu yang kami pelajari untuk kami jadikan sebagai pedoman dan teladan kita bersama. Jadi juga tak lupa juga kepada semua rakan-rakan Facebook, kepada muslimin dan muslimat yang turut serta menjayakan pada pagi ini. InsyaAllah kami di Pusat Islam Ministri Pertahanan Nasional Malaysia serta UPNM secara umumnya akan meneruskan program-program di masa akan datang dengan cara norma baru. Ustaz, semua sekarang online Ustaz. Mesyuarat pun sekarang online. Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar atas penyampaian ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Maka berakhirnya soalan ataupun jawapan yang disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita bertemu lagi di ruangan-ruangan program-program yang akan datang. Sebelum tu saya nak mohon jasa baik untuk Ustaz untuk membaca doa. Ustaz, boleh Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita jumpa lagi di siaran yang akan datang. Saya akhiri dengan program pada pagi ini dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.